Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Malaysia. Salam COVID. Salam COVID. Tak adalah. Okay, Vanakkam Tachian Ha. Anjongnya saya. Apa khabar semua? Saya harap anda semua sihat sejahtera di samping keluarga yang tercinta. Okay, ini bersama saya Kai Sensei sekali lagi dalam video tutorial pelaksanaan kerja khusus prinsip perakaunan SPM 2020. Okay guys, macam mana guys? Harap video-video sebelum ni sikit sebanyak membantu anda ya dalam melaksanakan kerja khusus ni ya, hanyalah sebagai satu panduan. Bagi pelajar-pelajar, okay, video ni hanya sebagai panduan sahaja, jangan copy bulat-bulat. Okey, saya dah terangkan dalam video-video sebelum ni peringatan ya. Sumber rujukan utama adalah guru-guru anda. Ya, kena ingat ya, sebab guru-guru anda yang beri markah. Okey, ini hanya sebagai contoh dan sebagai panduan sahaja. Okey, tujuan utama untuk video ni adalah untuk bantu pelajar membuat draft kerja khusus. Draft adalah wajib dibuat oleh setiap pelajar. Okey, dia boleh sebahagiannya boleh gunakan komputer dan dituliskan dengan pen. Okey. Alright guys. Di sini saya ada terbaca-baca komen dekat YouTube saya tu, ke YouTube channel saya ada yang komen cakap dia hantar pada guru dia, tapi guru dia macam tak layan ke, tak tengok ke apa kan. Okey, jangan salahkan guru-guru anda ya, okey. Sebab kebetulan kerja khusus ni diberi soalannya keluar pada waktu hampir seminggu ke 2 minggu sebelum cuti, kemudian kita terus cuti COVID. So, tidak semua guru telah menghadiri taklimat. So, mereka tak beranilah nak komen ataupun memberi apa-apa arahan ya. Sebab tengah bercuti Okay, ada negeri yang dah guru-gurunya dah diberikan taklimat cara nak melaksanakan. Ada beberapa negeri belum buat lagi. So, anda telah cuba buat dulu, okey. Mana dah dapat soalan, itu merupakan satu inisiatif yang baik lah. Okey, so jangan salah faham terhadap guru anda. Okey, okey, sebelum melaksanakan guru ni, kerja khusus ni guru-guru kena dapatkan taklimat dulu daripada ketua pentaksir negeri. Okey, bagaimana nak melaksanakan kerja khusus. Okay guys, sentiasa berfikir positif. Kita sentiasa berfikir sangka baik dan sangka positif. Terima kasih atas komen-komen. Mana komen saya tak dapat jawab, tak sempat nak jawab, minta maaf lah. Still tonton semula video-video saya sebelum ni. Okay guys, jangan lupa subscribe. Okay, hari ni video tutorial kita adalah berkaitan dengan pelarasan. Alright guys, pelarasan okay, kita tengok soalan ni, muka depan soalan dia. Okey, harap semua pelajar ada soalan. Okey, kita akan ambil juga maklumat yang pada baki-baki aset dan liability dekat sini. Okey, kita akan ambil baki-baki kat sini. Contohnya lengkapan, okey, susut nilai terkumpul, aset-aset ni. Okey, kemudian ada kat sini insurans prabayar, yuran belum terima, yuran terwakil dan semuanya. Okey. Okey, kita tengok bahagian pelarasan. Okey guys, ni nombor 2 ni. Okey, muka surat 4. Okey, pelarasan pada tarikh imbangan 31 Mac. Okey, pertama sekali adalah susut nilai Susut nilai ada 2, iaitu lengkapan dan alatan sukan. Okey, lengkapan menggunakan kaedah baki berkurangan, kadar yang cadangkan 5 hingga 10%. Okey, dan semula dia tiada kadar lah. Okey, dan ini semua pelarasan yang pelajar-pelajar perlu buat A sampai C ni lah, tak banyak yang lepas banyak, ini tak berapa banyak. So saya akan guide satu-satu bagaimana nak buat lah lagi contoh, nanti pelajar boleh buat sendiri. Okey guys, tanpa buang masa kita teruskan ke jadual saya. Okey guys, saya besar sikit. Okey, ini adalah contoh saya punya jadual pelarasan Pelajar boleh buat pelbagai bentuk lah Ini saya suka buat 2 kolom Okey, 2 kolom. Kemudian pelajar boleh buat macam satu, tak ada kolom pun tak apa. Okey, buat ayat terus, kemudian bawah buat pengiraan, buat macam matematik pun tak ada masalah. Okey, ikut kreativiti masing-masing.
First sekali saya masuk tulis tajuk lah catatan pelarasan pada tarikh imbangan 31 Mac 2020. Alright. Okay, pertama sekali inilah saya masukkan inventory akhir. Okay, mencari dinilaikan pada bila ni. Okay, ini rujuk kad inventory lah. Ni ayatnya mesti ada. Okay, inventory akhir ni option nak buat boleh, tak buat pun tak apa. Sebab pelarasan dia mula dengan susut nilai, tapi saya suruh buat kat sini lah. Saya suruh buat supaya nanti tak lupa. Okay, kita ada inventory akhir pada pelarasan. Okay, so inventory akhir kita tengok pada mana? Pada kad inventory. Sekejap kena ambil formula senang. Okay, saya ambil pada kad inventory. Saya dah, mana pula kad inventory ni? Sekejap Okey, ini je. 896. Okey guys, 896. Saya ambil inventory akhir saya. 896. So, saya pergi dekat ni. Saya tulis 896. KRM 896 So, jadi pengiraannya saya buat kat sini. Kita dah buat pengiraan dekat inventory. Saya masukkan jumlah sahaja. Ayat sama tak apa. Inventory akhir nilaikan sebanyak. Okay. Inventory akhir ni pelajar nak buat boleh, tak buat pun boleh dekat pelarasan ni. Okay guys. Okay, so next kita kena rujuk dengan soalan. Yang pertama iaitu susut nilai lengkapan baki berkurangan. Kaedah baki berkurangan 5 hingga 10%. So kita kena buat ayat lah. Okey, ayat je saya dah buatkan. Lengkapan disusut nilaikan pada kadar berapa peratus setahun. Pelajar kena pilih 5 hingga 10%. Saya highlightkan 5 hingga 10% setahun. Okey, sebab dekat soalan dah bagilah. Ini soalan, dia bagi kadar 5 hingga 10. Ni pelajar pilih 5 hingga 10, nak letak 6 boleh, 7 boleh, 8 boleh, tak kisah. Okey, sini saya pilih 6 lah. Okey. Saya pilih 6 lah. Okey, kat sini saya tulis tajuk dia. Saya highlight terus lah, senang. Okey, ini formula dia Mana pelajar tak tahu sama dengan peratus. Peratus ni adalah kadar dia. Ini kadar susut nilai dia. Okey. Kadar dia 6%. So formula dia peratus ataupun kadar darab dalam kurungan kos. Kos tolak susut nilai terkumpul. Tengok kita tengah buat lengkapan kan? Okey. So kita tengok kos dia. Kos dia kita tengok dekat ni. Okey, kos dia 23480. 23480. Kita tolakkan dengan susut nilai terkumpul. Sebab ni kaedah baki berkurangan. Tolak dulu. Okey, 23480 tolak 1699. Alright guys. Okey, ini saya dah buat kadar je. Okey, kemudian darab tempoh kita buat satu bulan sahaja untuk bulan Mac. So ni kadar je 6% darab ni 23480 tadi, kos dia tolak susut nilai terkumpul lah 1699, kemudian darab 1/12. So ni dah dipermudahkan buat persamaan je 6% darab 12. So nanti dapat jawapan dia macam ni lah. 109 ni saya bundarkan. Dekat sini saya dah mula bundarkan untuk memudahkan kerja saya lah. Bundarkan. Tak kisah yang penting figure ni anda berbeza dengan rakan. Tak jauh, ada mungkin ada yang sama sebab dia 5 hingga 10% kan. Boleh letak 5. Kalau 5 kat sini, yang lain pun 5 juga. Ni pun 5 juga kadar dia. Okey. Kalau 7 pun okey, tak ada masalah. Okey. Sampai 10, tak ada masalah guys. Okey, saya ambil 6 lah. Okey. So, susut nilai pertama dah selesai. Susut nilai lengkapan. So, kita tengok seterusnya. Soalan apa lagi? Susut nilai alatan sukan.
kaedah alatan sukan penilaian semula. Okey, ni sambil ni kita buat ulang kaji lah Okey. Alatan sukan disusun nilaikan mengikut kaedah penilaian semula. Okey, alatan sukan disusun nilaikan mengikut kaedah penilaian semula. Macam mana nak buat guys? Okey. Sekejap saya highlightkan terus. Supaya cepat sikit lah. Okey, kaedah dia baki awal tambah belian alatan sukan tolak baki akhir. Alatan sukan lah. Ingat formula dia, cara nak mengira susut nilai. Nanti tak payah ulang kaji. Dah ingat balik lah ni. Ini kaedah baki berkurangan. Ini kaedah penilaian semula baki awal. Baki awal kita tengok dekat mana guys? Kita tengok dekat soalan lah. Okey. Baki awal dia adalah 1,600. Baki akhir dia 2,100 guys. Okey. So, ini saya masukkan 1,600 baki awal dan 2,100 baki akhir. So, belian alatan sukan. So, kita cari dekat senarai urus niaga. Kita ada beli alatan sukan kan. Okey, kita cari mana belian alatan sukan. Saya ada dekat bawah. Sekejap Kita tengok senarai urus niaga. Kita tengok bersama-sama dengan senarai urus niaga. Alright guys. Mana belian alatan sukan ni? Okey ni. Okey guys. Ni. Membeli alatan sukan kelab bernilai RM800. Dia beli alatan sukan kelab RM800. So, kita pergi dekat ni. Ini adalah RM800. So, baki awal tadi kita dah tahu. Tambah dengan belian. Tolak dengan baki akhir. So, susut nilai ni adalah 300 lah. Okey guys. Maksudnya yang telah digunakan adalah 300. Okey, next. Ini semua orang sama guys. Yang atas ni yang mana yellow ni. Ini berbeza lah setiap orang. Mungkin ada yang sama. Yang saya hitamkan ni semua kaedahnya sama. Okey. Setiap guru ada kaedah dia sendiri. Terserah pada guru anda nak guna kaedah mana. Maksudnya nak pengiraan ni, nak buat bentuk pelarasan ni macam mana. Okey. Ingat rujukan utama adalah pada guru-guru anda. Video ni hanya sebagai panduan sahaja. Next, kita pergi dekat. Kita tengok soalan apa lagi. Oops. Yuran yang belum diterima dari tempoh perakaunan lepas dihapuskan sebagai yuran lapuk. Lapuk, benda dah lapuk. Maksudnya yuran yang lepas lah yang tak boleh dikutip. So, yuran lapuk, kita kena tulis macam ni. Okey, yuran yang belum diterima daripada tempoh perakaunan telah dihapuskan sebagai yuran lapuk. Okey. Kena buat ayat ayat kena ada. Okey, so yuran macam mana nak cari dia? So, kaedah dia saya dah tunjukkan kat sini. Saya highlightkan terus lah, senang. Okey. Yuran belum terima pelajar jangan buat ringkas lah, kena tulis penuh. Dalam PXA pun kena tulis penuh. Okey, kaedah dia ni saya nak tunjuk yang kerja ni untuk memudahkan pelajar supaya tahu jangan ikut dia walaupun semua orang sama ni yuran lapuk. Yuran belum terima 1 hari bulan tolak, yuran belum terima 6 hari bulan tolak, yuran belum terima 24 Mac. Okey guys, kita tengok 1 hari bulan 1 hari bulan, kita tengok soalan lah. Okey, kita tengok baca soalan. Yuran belum terima. Ni dia guys. Ni. Yuran belum terima guys. 1 Mac. 1 Mac maksudnya awal lah. Okay. So, dia bagi RM300. Okay, ni dia tak dapat lagi. Okay, so RM300 guys. Okay, so kita masukkan 300 kat sini lah untuk 1 Mac. Okay, kemudian kita tengok 6 bulan Mac. Ni saya dah cari awal. Nak memudahkan. Okay, kita tengok 6 hari bulan guys. Ni 6 hari bulan. Yuran tempoh perakaunan yang lepas ni. Okey. Ya ni. Lepas. Okey, maksudnya sekarang bulan Mac, bulan-bulan lepas. Bulan Februari ke, ni tak dapat kutip. Ada 5 orang. Okey, nilai dia RM100. Okey, so kita RM100 kita tolak lah. Okey.
RM100. Okay, and then berapa bulan tadi saya terlupa pula. 24 bulan sama juga. Kita tengok, kita ambil nilai dia RM140. Ada 7 orang tak bayar, so 140. Okay, dekat situ kita ambil pelajaran yang tahu lah. Okay, so 1 Mac, yuran belum terima 1 Mac, tolak 6 Mac, tolak 4, so 300, tolak 100, tolak 140, jawapan dia dapat 60. Ini semua orang sama. Ayat mungkin boleh diolah, boleh diubah. Yang penting dihapuskan sebagai yuran lapuk. Okay, ayat tak semestinya sama, tapi yang keywords dia mesti sama, maksud dia mesti sampai lah. Alright, macam tadi, atas sukan semua orang sama, yuran lapuk pun sama. So next kita dah selesai. Wujudkan perkara berikut. Peruntukan hutang ragu mengikut kadar yang bersesuaian. Peruntukan hutang ragu. Okey. Peruntukan hutang ragu ni biasanya pada akaun belum terima. Iaitu orang yang hutang dengan kita. Okey. Jadi kita ragu-ragu dia bayar ke tak. So antara bayar tak bayar. Kita anggap belum bayar tak bayar kan. So kita sejak tahu kita peruntukkan berapa. Okey. Ayat dia. Okay, peruntukan hutang ragu diwujudkan pada kadar. Okay, ni pelajar pilih sendiri. Ini dicadangkan 1 hingga 5%. Pelajar nak berapa peratus? Okay, terserah kepada pelajar berapa peratus nak buat. Okay guys. Pilih 1 hingga 5 ni pelajar pilih. Nanti masa buat draft, buat soalan, 1 hingga 5% ni jangan tulis kotak warna orange ni, janganlah tulis. Ni sebagai panduan saja nak mudahkan pelajar. Okay, so kat sini saya like dan siap-siap. Okay, katakan saya pilih 3% lah. Saya pilih 3%. Saya pilih 3. Okay, ni dia. So, kaedah dia, kadar PHR darab akaun belum terima. Kadar saya dah pilih 3. Range dia 1% hingga 5%. Pelajar pilih antaranya. Okay, 1 boleh hingga 5. Jangan lebih, jangan kurang. Okay guys. Logik ni lah. Alright. So, akaun belum terima. So, kita tengok lah kita punya akaun belum terima sebelum ni. Iaitu 660 tambah 922. Okay, mana kita dapat? Ni akaun belum terima awal kita dulu. Okay, ini akaun belum bayar guys. Ni akaun belum terima. Okay, baki jumlah yang terakhir ni 660 ni. Akaun belum terima. Ni akaun belum terima. So yang ni jumlah terakhir ialah 922. Orang hutangan kita 660 tambah 922. Kita ambil kat situ dekat nama akaun belum terima. So ikutlah pelajar punya berapa. Okay, 660 tambah 922 tambahkan. So ni kita dapat jumlah dia 1582. Darabkan, dapat jawapan. So kemudian saya bundarkan lah. Okay guys. Alright. So next kita pergi dekat satu item belanja belum bayar. Satu item belanja belum bayar guys. Belanja belum bayar. Okay, ni saya dah siapkan kat sini. Okay. Okay. Belanja belum bayar, pelajar tengok dekat sini. Ni. Sini belah kanan ni saya dah letakkan. Sewa, contoh lah sewa, pelajar boleh pilih sewa, kadar bayaran, belanja am, promosi. Saya dah pemudahkan dah. Pelajar pilih sahaja. Okay. Kalau pilih kadar bayaran, saya tulis apa ni. Okay, sekejap saya pilih. Senang sikit. Kadar bayaran. Okay.
Okey, jadi ayat dia, kadar bayaran belum bayar sebanyak, pilih antara 100 hingga 500. Okey, saya pilihlah apa, 150 lah. Okey. Contoh 150. Okey. Sekejap Okey. Alright. So, yang penting nanti pelajar tahu nak debit dekat mana, sebab kadar bayaran ni kita yang belum bayar ni kita kena tambah lah kan. Okey, kadar bayaran sebenarnya berapa? Okey, kita ambil kadar bayaran yang kita bayar Okay. Tengoklah dekat senarai urus niaga. Mana kadar bayaran. Kita ada bayar kadar bayaran yang itu. Mana kadar bayaran kita dah bayar. Kena cari lah satu-satu. Alright. Jangan lupa subscribe guys. Tu yang penting. Nanti dapat bantu anda lagi Lepas ni insyaAllah saya akan buat video-video yang lain lah Dan subjek prinsipal accountan. Sebentar saya tak jumpa lagi. So pelajar cari mana ada kadar bayarannya. Itu macam mana. Lepas ni. Okay guys. Mana dia. Sabar ya. Lepas ke? Mana dia? Oh, ni dia. 6 hari bulan. Okey, kita ada kadar bayaran. Okey, kita ada kadar bayaran. Okey, 2,400 dengan cek. Kita bayar dengan cek 2,400. So, 2,400 guys. Oops, sorry. 2,400. So, kita tulis asing 2,400. Okey. Tambah. Ya. Okey. So, sama dengan oops. Saya suka guna formula. Kita dapat 2,550. Jadi kaedahnya sama lah. Pelajar cari balik. Kalau pilih sewa, cari sewa tu balik. Berapa yang dah bayar. Okey, tambahkan dengan kadar bayaran yang belum bayar sewa lah. Begitu juga dengan belanjaan promosi. Cari balik berapa yang dah bayar tadi. Yang penting nilai yang 150 ni. Range dia 100 hingga 500. Okey, belanja belum bayar, pelajar pilih lah. Sewa ke, kadar bayaran ke, belanja am ke, promosi ke, tak kisah. Okey, pilih salah satu. Okey, kemudian kita tengok belanja prabayar. Belanja prabayar ni, asalnya kita dah ada satu. Okey. Iaitu insurans prabayar adalah insurans pertama adalah insurans prabayar sebanyak 500. Okey, pada soalan dah bagilah insurans prabayar. Kena rekod lah. Ni dia. Ni guys. Insurans prabayar guys. Oops, insurans prabayar 500. Ni. Dia dah bagi awal 500 31 bulan 500. Okay, so kita buatkan dulu lah insurans prabayar sebanyak 500. Ni semua pelajar sama. Debit insurans prabayar, okay, credit insurance. Jadi insurans sebenar berapa? Ni pengiraan dia. Saya dah siapkan dah. Ni semua orang sama ni. Okay, sebab kita dah bayar 600 ni, boleh cek balik. Alright guys. Okay, so kita tengok yang kedua. Kita pilih mana-mana pun boleh ni. Sekejap saya highlight kan. Supaya cepat sikit. Okay. So, dekat sini ada lagi pilihan sewa ke, kadar bayaran ke, belanja am ke, promosi ke. Okay, untuk belanja prabayar. Okay, jadi kat atas ni tadi saya dah buat kadar bayaran. So, kat bawah
tak payah buat kadar bayaran. Pilih lagi dua antara tiga ni. Sewa ke, belanja am ke, promosi. Okay guys. So, katakan saya ambil promosi lah. Okay, pilih je promosi. Okay. Promosi sebanyak, range je 50 hingga 100. So, saya suka nombor 70, saya pilih 70. Okay. Okay guys. So, kita punya belanja kan, promosi. Okay. So, sini adalah promosi prabayar. So, kredit apa guys? Kredit cari sendiri guys. Contoh dah ada kat atas. Fikir sendiri. Okay. Promosi sebenar. Sama juga. Kaedah dia cari. Atas ni dah ada contoh. Yang dipelajari cari sendiri. Okay. Jangan ikut bulat-bulat saya punya. Ni range dah bagi. Payah pilih je. Okay. Pilihan dia kat sini. Warna kuning ni. Highlight warna kuning ni. Sama ada promosi, belanja am, kadar bayaran, sewa. Tapi yang penting, kalau atas ni belanja belum bayar ni dah buat kadar bayaran. Kat bawah ni kadar bayaran tak payah guna lah. Okay. Pilih sewa atau belanja am, promosi. Begitu juga sebaliknya kalau dah pilih sewa dekat atas. So, option awak kat bawah jangan guna sewa lagi. Okay guys, harap membantu. Okay, next. Hasil belum terima. Okay, soalan nak. Ikut soalan lah. Kita ikut soalan. Okay, jangan lupa subscribe guys. Okay, ada 3 item lagi. Satu item hasil belum terima. Apa itu hasil belum terima? Saya tengok contoh kat sini. Saya highlightkan. Okay, yuran yang masih belum diterima pada bulan Mac 2020 berjumlah berapa? Berapalah jumlah kita mendapat. So, kita kena kira dulu. Okay, yuran sebenar patut diterima pada bulan Mac. Okay, cakap 223 ahli darab RM20. Ni yurannya dah tetap RM20. 223 ahli macam mana kita dapat? So, kita tengok soalan. Atas sekali guys. Pada 1 Mac kelab ni ada 200 orang ahli. Okay, ni 200. Okay. So, lepas 200, kita tengok kat senarai urus niaga. Okay. 6 Mac, yuran masuk. Ada 12 orang masuk. Okay, 12. Okay, ni 12 orang masuk. Kemudian tengok lagi. Jadi 12. Ni ada yang baru masuk 11. Okay, ada 11. 12 dengan 11 baru masuk guys. Okay. Oops. So, tadi 200 kan? 200, 11 dengan 12. Okay, so pengiraan dia. Kalkulator saya. Okay, ni kalkulator siap lah tunjuk untuk awak. 200 kita tambah dengan 12 kita tambah dengan 11 Okay, so kita dapat 223 ni guys, 223 ahli. Yurannya memang RM20 lah. Okay, so sama dengan so 223 darab RM20. So, yang akan dapat 4460 guys. Okay. Boleh. Okay, seterusnya kita tengok yuran yang telah diterima pada bulan Mac. 208 orang ahli. Okay. Bulan Mac. Okay. Bulan Mac. Okay. Pada 4 bulan dah kat sini lah kan. Okay. Bulan Mac 126 orang. Okay. Ni 126 orang. Kemudian 126. Dekat sini ada 82. Okay. Tengok yang 6 Mac ni. Tengok yuran lah. 126. Tambah 82. So, dapat 208 guys. Mana tadi?
Ayo. So 208 orang ahli kita darabkan dengan 20. Okey, kemudian kita tambah dengan 100. 100 ni dapat mana tadi nak cari balik. Oh ya. Sekejap Ini ya. Yuran belum terperoleh. Okey, yuran belum terperoleh ni maksudnya dia dah bayar untuk bulan depan. So ni 100. Okey, 100 ni. So kita tambah Okey guys. So nanti bila dah lengkap nanti jumlah dia berapa? Opsi 208 kita darabkan dengan RM20 dapat 4160. Okey, 4160. So 4160 tambah 100, so dapat 4260. Okey, so total lah dua-dua ni 4460 460 kita tolak dengan 4260 yang sepatutnya kita terima. Okey, kita tolak dengan yang belum terima. Yang telah diterima sepatutnya dengan berapa yang telah terima. So nanti kita akan dapat berapa jumlah dia, pelajar kira sendiri. Okey, ayat boleh guna ayat ni. Jalan kerja pun boleh guna jalan kerja yang ini ataupun boleh buat jalan kerja sendiri lah. Yang lebih ringkas, lebih mudah pun tak apa. Ni saya buat panjang sikit supaya pelajar mudah faham dapat mana. Okey. So ni saya highlight kan, nanti supaya pelajar boleh buat jawapannya nanti samalah. Kena buat pengiraan dulu baru masukkan guys. Okay guys, next dia nak apa lagi guys? Sabar. Okay. Okay, satu item hasil belum terperoleh. Hasil belum terperoleh maksud dia apa ya, kita nak ambil apa? Okay. Biasanya yuran ni. Yuran belum terperoleh guys. Okay. Saya lihat kan. Maksudnya yuran sekarang bulan Mac, maksudnya yuran bulan April dia dah bayar dulu. Okay. So kita tengok untuk sama juga kita tengok senarai urus niaga. Yuran belum terperoleh ni bulan April dia dah bayar. Ni 2 orang dah bayar untuk bulan April. Okay. Terperoleh maksudnya bulan depan dia dah bayar. Okay, dia bayar dulu. Sekarang bulan Mac. Bulan April dia bayar ni 2. So kita tengok yang bawah lagi. Okay, kita panjuran. Ini ada 6. 6 tambah 2 jadinya 8. 8 darab 20 lah. Okay guys. Mana ni 8 darab 20. So dapat berapa? Matematik buat sendirilah Ayat boleh sama. Okay, pengiraan pun boleh buat sama. Saya terangkan je. Saya tak dah bagi jawapan semuanya. Okay, kita dah sampai last ni. Last. Satu item pembetulan kesilapan. Pembetulan kesilapan ni ada pelbagai pelajar boleh buat. Okay, macam-macam contoh pun boleh buat. Boleh rujuk buku teks, rujuk guru anda. Saya tak nak bagi penuh nanti pelajar boleh rujuk sendiri. Okay, ini saya bagi contoh saya lah. Okay, ataupun pilihan yang pelajar boleh buat. Okay. Highlight jap. Ini penting ni. Okay. Sekejap Sebentar dong. Jangan lupa subscribe guys. Itu yang penting guys. Oh, pengiraan saya tak buat. Bagus. Okay guys. Dekat sini pembetulan kesilapan. Pelajar boleh pilih kat sini saya dah bagi pilihan dan saya dah mudahkan kerja-kerja anda. Okey, boleh pilih sewa, kadar bayaran, belanja am, promosi, surat khabar dan majalah, pelanggaran gelanggang. Okey. So, dekat sini tadi sewa, katakan sewa dengan kadar bayaran dengan promosi dah guna dekat atas kan. Sewa dekat atas ni tadi kita dah gunakan apa tadi? Kadar bayaran kita dah pakai.
Okey, kat sini kita dah guna promosi. So dekat bawah ni kita cuba guna yang lain pula kan, kita pelbagaikan. Okey. So ada belanja okey. Ada surat khabar dan majalah, penyelenggaraan gelanggang pelajar, pilihlah untuk ganti kat sini. Okey. Boleh katakan saya nak ambil belanja Okey, saya ambil belanja Okey, so belanja nilai. Pelajar tentulah nilai dia. Jangan besar sangat. Tengok belanja tu berapa nilai dia. Nanti pelajar cipta sendiri. Di sini ada dua pilihan. Dua contoh. Pelajar boleh guna yang atas ni. Okey. Yang merah atas ni kan. Ni yang pertama. Okey, ayat dia boleh ambil ayat macam ni. Belanjaan bernilai katakan 400, katakan 400 lah. Ataupun 400. Tersalah rekod okey. 450 contoh. Tetapi telah tersilap rekod sebagai 540. Okey, betulan. Macam mana kita buat betulan? Kira sendiri lah, tengok buku. Okey. You Google sendiri, usaha lebih sikit lah. Okay guys. Ataupun pelajar boleh contoh ni saya bagi pembayaran honorium berjumlah berapa? 3,000. Okey, telah dikeluarkan oleh lembaga kelab. Perkara ni belum direkodkan dalam mana-mana buku. Pelajar pilih antara dua ni lah. Nak buat yang atas ke, yang bawah ke. Tak kisah guys. Yang penting nak betulkan kesilapan lah. Ni dia tak rekod, dia terlupa rekod. Silap lah tu. Ni dia salah rekod lah. Salah angka dia. So bukan buat dua-dua guys. Pilih salah satu ni. Nak buat yang atas pun boleh. So yang bawah saya cadangkan buat yang atas lah. Sebab atas ni awak ada pilihan ni. Boleh buat yang ini. Nak buat sama macam saya ni pun tak apa juga. Tak ada masalah. Cadangan sahaja. Pengiraan pelajar tentukan sendiri. Okay, explore Google, tengok buku. Macam ni lah tengok buku kan. Okay guys. Rasa itu je. Dah habis lah. Satu item pelanggan kesilapan. Next nanti kita akan tengok lah. Yang lain-lain mungkin kita akan buatkan yuran. Okey, saya rasa sampai situ saja. Harapnya membantu. Okey. Ini merupakan salah satu contoh nak melaksanakan catatan pelarasan. Boleh buat kolom, tak buat kolom pun tak apa. Tulis je macam ni. Kata lengkapan sungai pada kadar 6% setahun. Okey, jadi pengiraannya buat kat bawah. Tak ada masalah tak buat kolom. Okey, ini range dia range ni janganlah salin balik. Awak buat terus, ni pilihan untuk anda. Sama juga yang sebelah tepi ni. Ini pilihan untuk anda. Saya dah siapkan. Memudahkan anda buat kerja. So, harapnya membantu. Okey. Sambil buat tu, sambil tu ulang kaji lah. Tengok buku teks. Okey, jangan lupa rujuk pada guru-guru anda. Okey, saya rasa sampai di sini sahaja. Okey, stay at home guys. Stay at home. Okey, stay safe, stay hygiene. Okey. Jaga kesihatan. Sampai kita jumpa lagi. Jangan lupa subscribe. Okay guys. Link saya tak bagi link lah. Ni pelajar kena buat sendiri ni. Ni senang je. Ataupun tulis sebagai kertas kajang pun tak apa. Kertas A4 pun tak apa. Okay guys. Sampai kita jumpa lagi. Okay.